الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وأسوتنا وإمامنا محمد نبي الرحمة وشفيع الأمة وعلى آله وصحبه ومن تبعه وانصره ووالاه أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فقد فاز المتقون. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kepada Allah dengan mengikut segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Maka sesungguhnya berjayalah orang-orang yang bertakwa, dan carilah bekalan sebaik-baik bekalan itu bertakwa kepada Allah. Seterusnya, marilah kita mengambil pengajaran daripada perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi contoh kepada umatnya, diatur dengan begitu rupa untuk mengajar kita bagaimana beramal dengan Al-Quranul Karim yang diwahyukan kepadanya. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada umatnya supaya berpuasa di bulan Ramadan untuk menghadapi hawa nafsu, menghadapi perasaan yang menghalang daripada menunaikan perintah Allah dengan mengerjakan ibadat puasa secara sempurna, bermakna kita telah berjaya mencapai kemenangan menghadapi hawa nafsu masing-masing. Seterusnya, marilah kita mempelajari cabaran yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala supaya dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila generasi awal umat Islam yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun yang kelima hijrah di bulan Syawal menghadapi kumpulan Ahzab, yaitulah gabungan ahli kitab dan orang-orang musyrikin dengan jumlah yang besar untuk menghapuskan Islam. Maka berlakulah
pertemuan di antara tiga kumpulan. Kumpulan yang pertama ialah golongan siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang engkau telah beri nikmat ke atas mereka itu, iaitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang berpegang dengan Islam dan menegakkan Islam, mengikut as-siratal mustaqim, menghadapi dua kumpulan yang bergabung, iaitulah kumpulan al-maghdubi alaihim, yang dimerkai ke atas mereka, dan kumpulan ad-dhalin, mereka yang sesat. Kumpulan yang dimerkai ke atas mereka ialah golongan ahli kitab, pemimpin-pemimpin dan para ulama ahli kitab yang mengetahui dan berilmu dengan kitab Allah yang diwahyukan kepada rasul-rasul yang terdahulu daripadanya. Bukan sahaja menyatakan berkenaan dengan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala yang wajib diesakan, dalam masa yang sama mereka diarahkan dengan jelas di dalam kitab-kitab itu supaya beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ditunjukkan kepada mereka sifat-sifat yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifat-sifat negeri tempat hijrahnya Al-Madinatul Munawwarah. Walaupun mereka mengetahui segala-galanya dengan jelas dan faham dengan nyata, namun kerana kepentingan dunia, memperkecilkan hari akhirat, mereka sanggup menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan sekadar itu, bahkan mereka mengajak golongan ad-dhalin, kumpulan yang sesat, yang jahil, yang tidak ada ilmu langsung, supaya bergabung dengan mereka bagi menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berlakulah peristiwa Ahzab yang terkenal di bulan Syawal tahunnya kelima hijrah. Mereka datang mengepung Madinah untuk menghapuskannya dengan jumlah yang besar. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dengan jumlah yang sedikit, dengan keyakinan kepada Islam, beriman kepada Allah dan Rasulnya, percaya kepada kebesaran Allah, janji Allah di dunia dan akhirat, mereka sanggup menghadapi cabaran itu. Mereka lah golongan yang dinyatakan oleh Allah, walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluh wa sadaqa Allah wa rasuluh wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi
faminhum man qada nahbah wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Dan tatkala orang-orang yang beriman itu melihat kedatangan bala tentera Ahzab, kumpulan bersekutu yang ramai daripada berbagai-bagai kabilah kaum musyrikin, dibantu oleh golongan ahli kitab dengan jumlah yang besar, maka orang-orang yang beriman itu berkata, inilah dia janji Allah dan Rasul. Sungguh benar Allah dan Rasul yang berjanji untuk menguji kita apabila kita beriman, tidaklah menambahkan kepada mereka malaikat keimanan yang lebih kuat dan Islam yang lebih sungguh. Di kalangan orang-orang yang beriman itu ada beberapa lelaki yang berjanji dengan Allah dan mereka benar dengan janji itu, yakni berjanji untuk menegakkan agama Allah dengan harta dan jiwa raga mereka. Maka ada kalangan mereka yang membuktikan janji, yang telah mati di medan perjuangan, dan ada di antara mereka yang menunggu giliran, dan mereka tidak sekali-kali mengubah janji mereka kepada Allah. Peristiwa yang besar ini memberi kemenangan kepada umat Islam. Golongan al-maghdubi alaihim dan golongan ad-dhalin dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hazamal ahzaba wahdah. Allah membinasakan Ahzab dalam keesaannya. Allah Subhanahu wa taala merakamkan peristiwa yang besar ini di dalam Al-Quranul Karim untuk menjadi pengajaran kepada kita. Bukan sahaja sejarahnya yang dibaca, yang terpentingnya ialah golongan yang sungguh-sungguh mengikut jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mesti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Cabaran seperti Ahzab ini akan berterusan sehingga hari ini dan sehingga hari kiamat, selagi adanya Islam yang ditegakkan, bukan Islam yang didiamkan. Inilah kenyataan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Adakah manusia mengira ataupun manusia menyangka sudah cukup apabila mereka berkata kami telah beriman, padahal mereka tidak diuji? Maka sesungguhnya Allah telah menguji orang-orang yang beriman di kalangan umat yang terdahulu. Maka ternyata di dalam ilmu Allah, orang yang benar-benar beriman dan orang yang bohong. Barakallahu li wa lakum fil kitab was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat
إنه هو الغفور الرحيم. آمين. يا موفق الطائعين وفقنا لطاعتك أجمعين، وتب علينا وعلى المسلمين، واغفر ذنب من يقول نستغفر الله العظيم، نستغفر الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، الرحمة المهداة والبدر الدجى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwanya, dan janganlah kamu mati malaikat dalam keadaan kamu menjadi orang-orang Islam. Marilah kita berpegang teguh seteguh-teguhnya dengan petunjuk Islam, persaka yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah petunjuk yang benar, petunjuk yang menyelamatkan kita di dunia sehingga hari akhirat. Setiap yang bercanggah dengannya adalah sesat, membawa celaka di dunia dan neraka di hari akhirat. Seterusnya, marilah kita tidak lupa untuk sentiasa berselawat kepada Rasul yang membawa petunjuk dan rahmat. Kerana perintah Allah di dalam Al-Quran, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya sentiasa berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu dan ucap salamlah kamu ke atasnya dengan sesungguh-sungguhnya. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man salla alayya marrah sallallahu alaihi biha ashra. Sesiapa yang berselawat ke atasku satu selawat, nescaya Allah berselawat ke atasnya 10 selawat. Sesungguhnya Allah menugaskan malaikatnya untuk menyampaikan sesiapa yang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi melayakkannya bersama dengannya dan mendapat syafaatnya pada hari kiamat kelak. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين والدعاة والمجاهدين والمظلومين والمستضعفين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي الشام وفي العراق وفي الشيشان وفي بورما وفي كل مكان. اللهم دمر الكفرة والمنافقين وأهلك أعداءك أعداء الدين، لا سيما اليهود والمشركين والصليبيين والعلمانيين. على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وسلطاننا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مظلوما إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.